Okey, ramai yang kata tak dapat jawab kan. Okey, rajah menunjukkan kedudukan 3 tapak perkhemahan A, B dan C di bahagian tebing sebatang sungai yang dilukis pada suatu kertas dengan keadaan A dan B terletak pada sebelah tebing sungai yang lurus. Syah hendak menyeberangi sungai tersebut dari tapak perkhemahan C ke tebing sungai bertentangan di mana terletaknya tapak perkhemahan A dan B. Maksudnya C ni daripada Syah duduk dekat C, dia nak seberang pergi dekat AB tapi dia nak cari jarak yang terdekat. Cari jarak terdekat dalam meter yang dia boleh lalui untuk menyeberangi sungai tersebut. Beri jawapan anda betul kepada 4 tepat perpuluhan. Okey. So, sebenarnya jawapan yang betul ialah 7.1587. Yang sebetulnya lah. Tapi bila cikgu tengok working, ada yang guna titik tengah semua tu. Maksudnya ada yang buat, dia cari titik tengah AB, dapat titik, and dia cari jarak dengan C. Okay. Bila dia dapat titik tengah, kita tak tahu dia dengan, adakah dia ialah jarak yang terdekat dengan C. Okay. Dia jarak yang terdekat tu, C tu mesti macam straight line. Okay. Dia straight line dengan AB. Okay. So cara dia ialah, kita kena dapatkan dulu persamaan AB sebab dia punya main method kat sini ialah persamaan serentak di antara AB dan persamaan serenjang AB yang lalu C. Okay, persamaan serenjang AB yang melalui C, dia jadi cross. Dia akan jadi macam sini AB, okay, sini 90 darjah. Kita sebelah sini A, sini B, sini dia C. Dia kena 90 darjah. Garisan tegak dengan AB. Tu ialah jarak terdekat. So, kita cari dulu AB punya persamaan. Kita ada titik negatif 23 dan B 75. Jadi kecerunan AB kita kira macam biasa, guna Y2 tolak Y1. Okay, cikgu tunjuklah 5 tolak 3. Cikgu ambil titik BY tolak dengan titik YA per 7 tolak negatif 2. So, M is kecerunan. Okay, kecerunan AB maksudnya kat sini dapat 2/9. Okay, so persamaan AB, cikgu guna formula Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak X1, Y tolak, okay, ambil satu titik, cikgu ambil 75 lah. 75. So Y pertama tu ialah 5, M ialah 2/9, X tolak, okay, X1 ialah titik X bagi titik B, 7. Okay, yang ni, cikgu bagi dia kemas. Cikgu akan dapat persamaan dia Y sama dengan 2X per 9 tambah 31/9. Okey, kita dah ada persamaan AB. Now nak cari persamaan serenjang bagi ni. Persamaan serenjang yang melalui C. Jadi kita tahu kalau persamaan serenjang, kecerunan AB darab dengan kecerunan serenjang dia akan dapat negatif 1. Okey. Maksudnya kalau AB ni M dia ialah kita kira tadi 2/9, maka untuk yang ni yang serenjang 90 darjah dengan dia akan dapat negatif 9/2. Cikgu congok sahaja. Macam mana cikgu congok? Okey, kalau kita tengok 2/9 ni positif, maka kita akan tulis negatif untuk pasangan yang satu lagi. Dan 2 dengan 9 ni kita just terbalikkan, 2 pi bawah, 9 pi atas. Dapatlah pasangan, dapatlah nilai kecerunan bagi garis serenjang dia. Okey, dah dapat kecerunan, kita pun carilah persamaan serenjang dia. Okey, persamaan, cikgu tulis sini detail sikit lah supaya lepas ni nak ulang kaji kan faham lah kan. Persamaan serenjang AB yang melalui C. Okey, formula yang sama, Y tolak Y1, M, X tolak X1. Okey, untuk Y1M ni tak apa, kita tahu M kita akan masukkan negatif 9/2. Tapi untuk Y1 dengan X1 kita masukkan satu titik. So di sepanjang garisan serenjang AB ni kita hanya ada satu titik sahaja, iaitu titik C 4 negatif 3. So kita akan guna titik C ni masukkan ke dalam persamaan serenjang kita. Y tolak, tolak negatif 3 jadi positif 3. M ialah negatif 9/2. X tolak 4.
Okay, yang ni lepas cikgu bagi dia cantik kemas. Persamaan adalah Y sama dengan negatif 9X per 2 tambah 15. Okay. Cikgu akan buat persamaan serentak sebab kaedah persamaan serentak antara dua garisan kita akan dapat titik yang bersilang. So cikgu akan buat persamaan serentak untuk cari titik kat dia bersilang kat sini ni, koordinat titik dia. Okay, so jika perhatikan kedua-dua persamaan kita Y sama dengan 2X per 9 tambah 31 per 9. Yang satu lagi pun Y sama dengan negatif 9X per 2 tambah 15. So kita boleh kaedah substitution lah. Okay. So Y yang ni cikgu ambil inilah 2X per 9 tambah 31 per 9. Okay, betul cikgu ambil ni kat tepi dia. Negatif 9X per 2 tambah 15. Okay, nampak tak? Yang ni datanya dari sini. Kalau yang ni datanya daripada situ. So, gabung. Substitution lah ni, ganti. Okay. So, cikgu selesaikan. Kita boleh dapat cari nilai X ni ya. Pindah-pindah semua. X kita akan dapat 208 per 85. And then Y, okay, masukkanlah dalam mana-mana persamaan. Okay, katakanlah cikgu masukkan persamaan nilai X 208 per 85 dalam ni. Okay, dalam persamaan kedua ni, so cikgu akan dapat Y ialah Y sama dengan negatif 9 per 2, masukkan X 208 per 85 tambah 15, yang ni cikgu akan dapat Y dia 33985. Jadi dah dapat dah titik koordinat XY untuk persilangan ni, titik persilangan ni. Okey. Jadi kita nak cari jarak terdekat titik ni dengan C. So formula dia formula jarak lah. Okey. Okay, titik ni cikgu tulis dulu. Titik tu kita dapat tadi. Jarak Okay, kita dah nak buat bahagian jarak. Asingkan sikit opening lagi. Okay, jarak terdekat di antara koordinat yang kita dapat tadi 208 dengan 85 per 85 dan 339 per 85 dengan titik C. Titik C kita ialah 4 negatif 3. Okay, so jarak formula dia X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2 square root. So itu yang kita akan buat. Ambil X koordinat yang pertama 208 per 85 tolak dengan X koordinat yang kedua 4. Kuasa 2 kan tambah dengan Y koordinat pertama 39 per 85 tolak dengan koordinat Y yang kedua negatif 3. Tapi dia ada jumpa tolak ni dia jadi positif lah. Kuasa 2 square root. Okay. Yang inilah yang kita akan dapat 7.1587. Okay. Ada soalan? Tak. Sebab cara kerja dia agak panjang. Kau ada kat mana yang cikgu perlu ulang lagi sekali? Cikgu. Ya. Kalau buat yang cari luas segitiga dulu tu boleh kan? Yang kamu guna luas poligon tu Ya cikgu. Luas kamu buat luas poligon, lepas tu kamu dapatkan jarak tu tengah-tengah dia, tinggi dia kan? Saya cari jarak AB yang. Cikgu rasa pun boleh yang tu. Nanti cikgu akan tengok balik working tu dengan detail. Hari tu cikgu tengok sepintas lalu sahaja. Okay, kalau jumpa cikgu ni cikgu akan comment one to one. Okay. Alright. Soalan yang kedua. Diberi garis lurus 2y sama dengan x tambah 6 memotong paksi x dan paksi y masing-masing di titik A dan titik B. Jika C adalah negatif 45, cari luas segitiga ABC. Okey, lakaran dia lebih kurang macam ni. Okey, titik C tu katakanlah kat sini sini. Dan garisan tu begini. Ni lah namanya garisan. Dia potong paksi x kat sini. Dia potong paksi y kat sini. Sini C. So, persamaan garis lurus ni ialah 2y sama dengan x tambah 6. Dia nak tahu luas segitiga ABC.
Kalau nak tahu luas segitiga ABC, kita kena tahu titik. Ni titik yang melanggar ni titik A. Kita kena tahu titik A apa koordinat dia, kena tahu titik B apa koordinat dia. Okey, tapi laluan garisan yang melalui A dan B kita tahu iaitu 2Y sama dengan X tambah 6. So kita boleh cari. Sebab koordinat A ni dia duduk di atas spaksi X. Okey, apa-apa titik yang berada atas spaksi X, hanya X sahaja ada nilai, Y dia akan jadi kosong. Manakala apa-apa titik yang berada atas spaksi Y sahaja yang ada nilai, X nya kosong. Okey, jadi melalui persamaan 2Y sama dengan X tambah 6 dan kita nak tahu titik A. Kita nak tahu titik A yang mana, nak tahu XA, kita tahu YA kosong. So kita ganti masuk sahaja dalam persamaan ini. Okey, dia akan jadi 2 kosong sama dengan X tambah 6. X kita akan dapat, X akan dapat negatif 6. So titik A tu sebenarnya koordinat dia lah negatif 6, kosong. Manakala untuk B, kita tahu koordinat B ialah 0Y. So masuk juga dalam, ganti balik dalam persamaan yang diberi iaitu 2Y sama dengan X tambah 6. Tapi X sekarang kosong, Y kekal sebab Y yang kita nak cari. Okay, 0 tambah 6, 6, Y sama dengan 6 bagi 2, 3. So titik B ialah 0, 3. Now titik kita dah complete. A dah ada, B dah ada, C dah ada. Maka kita akan buatlah luas poligon. So luas ABC kena ada 1/2 modulus. Ambil titik A, mana-mana titik lah, cikgu akan start dengan titik A, titik B 0,3, titik C negatif 45 dan tutup dengan titik A balik. Okay. Lepas tu mesti atas ni darab dengan bawah ni dulu, tulis 1/2 negatif 18 tambah, okay, 0 kali 5 kosong, yang kosong cikgu tak mau tulis. Negatif 4 kali kosong pun kosong, okay, tak apa, tak mau tulis. Lepas tu sini dia akan melibatkan operasi tolak. Okay. So sini dah jadi tambah ni dah jadi tak ada apa yang perlu ditambahkan sebab semua kosong-kosong. Okay, dia dah main ke depan, dia kena tolak. Okay, start balik, 0 kali kosong, kosong. 3 darab negatif 4 ialah negatif 12. Tolak. 5 darab negatif 6 ialah negatif 30. Okey, selesaikan kat dalam tu, kita akan dapat 24. 24 darab dengan, sebabkan 24 tu positif, darab dengan 1/2 dapatlah 12. Ya, ada soalan untuk soalan nombor 2? Tak. Kita kena faham titik tu kalau dia duduk di atas lintasan X atau lintasan Y yang dibagi persamaan garis lurus yang lalu titik-titik tu, kita boleh cari titik-titik tu nah. Sebab kita tahu kalau koordinat X, kalau koordinat lintasan X, X sahaja ada nilai Y yang kosong. Kalau dia lalu paksi Y, Y sahaja ada nilai O yang kosong. Okey, soalan yang terakhir untuk tugasan hari tu. Rajah menunjukkan sebuah segitiga ABC ni luasnya 18 unit. Okey, A, B, C 18 unit. Tapi B kita tak tahu koordinat dia apa. So kita kata dia XY. Okey. Persamaan garis lurus BC ni pula ialah Y. Persamaan ni dibagi Y tolak X tambah 1 sama dengan 0. Okey, cikgu nak buat maklumat yang pertama dulu yang dia kata luas 18. Okey. Kalau luas 18, maksudnya 18 sama dengan 1/2 ke B, cikgu akan guna ACB. Okey. Cikgu pindahkan 2 ni pergi sana, dia darab, so 36. Okey, jadi yang dalam ni dia akan tinggal lah. Negatif 2 darab negatif 4 lah 8, tambah negatif 3 darab Y, negatif 3Y, tambah X kali 3, 3X. Okay, selesai laluan tu, kita patah balik ke depan, dia akan jadi tolak. 3 darab negatif 3 adalah negatif 9, tolak. Negatif 4 darab X, negatif 4X, tolak. Y darab negatif 2, itu negatif 2Y.
tutup. Selesaikan yang dalam tu, kita akan dapat 36 sama dengan 17 tolak Y tambah 7X. Okey. Okey, tutup ni. Okey, jadi cikgu akan buka. Cikgu akan fokus dekat 36 yang positif sebab kita perhatikan B ni koordinat dia duduk di bahagian yang positif. So kita akan dapat satu persamaan dia. Sepatutnya ni kalau kita nak buka modulus ni, kita ada dua nilai 36 kan. Satu positif 36, satu negatif 36. Tapi bila kita tengok modulus kita ni berada di belah yang positif, kita fokus ke yang positif sahaja. 17 tolak Y tambah 7X. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua ialah persamaan ni. Persamaan Y tolak X tambah 1 sama dengan kosong. Okey. Dia ialah garisan ni dia juga melalui titik B. Dan luas ni pula dia berkaitan juga melibatkan juga titik B. Jadi kita boleh buat persamaan serentak antara dua garisan. Iaitu daripada persamaan Y tolak X tambah 1 tu. Macam letak kat sini. Tak muat pula ruang. Okay, Y tolak X tambah 1 sama dengan kosong. Dia bila kita susun dia ialah Y sama dengan X tolak 1. Jadi Y sama dengan X tolak 1 tu cikgu masukkan dalam persamaan 36 persamaan yang ni. Okay, persamaan yang ni. So 36 sama dengan 17 tolak Y tu ialah X tolak 1 tambah 7X. So ini nanti 3. Okay. Nak dapatkan Y, masukkan 3 dalam persamaan. Y sama dengan 3 tolak 1 dapat 2. So dapatlah XY kita titik B kita. X kita ialah 3, Y kita 2. Okay. Ada soalan nak tanya setakat tu? Setakat tugasan yang itu. Okay, tak ada. Okay, jika ada kita teruskan dengan latihan intensif 7.4. Uzai sila bentang. Uzai masuk tak? Ada. Okay, teruskan. Okay. Dia kata satu titik R iaitu X dan Y bergerak supaya jaraknya dari dua titik tetap A dan B adalah dengan keadaan R per RB samaan dengan 1/2. So dia kata cari persamaan bagi lokus R. Jadi kita kena guna formula jarak. Sebelum tu kita kena bagi R tu samaan dengan RB. Jadi kita kena buat 2RA samaan dengan 2RB, 1RB. So kita kena gantikan dalam 2RA tu 2 samaan dengan X tolak negatif 1 dalam kurungan kuasa 2. Lepas tu Y tambah Y tolak kosong dalam kurungan kuasa 2 samaan dengan RB. RB tu X sama X tolak 2 dalam kurungan kuasa 2 tambah Y tolak 6 dalam kurungan kuasa 2. Tapi kena buat punca kuasa 2 tu. Lepas tu nak bagi hilang punca kuasa 2 tu kena kuasa 2. Lepas tu yang 2 tu pun kena rok. Lepas tu apa X tu kita kena kembangkan jadi yang X tambah 1 kena kembangkan kepada 2 jadi X kuasa 2 tambah X tambah X tambah 1 tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tolak 10Y tambah 1 dalam kurungan 4. Lepas tu nanti kita kena darab dengan 4 tu.
Lepas tu kita kena kembangkan yang belah kanan pula. Jadinya X kuasa 2 tolak 2X tolak 2X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tolak 6Y dan tolak 6Y dan tambah 30. Lepas tu kita kena permudahkan dia. Kena letakkan ke kiri. Jadinya dia akan jadi 3X kuasa 2 tambah 12X tambah 3X kuasa 2 tolak 6Y 68Y tambah 364 sama dengan kosong. Lepas tu yang tu ada punya persamaan dia. Lepas tu kalau B pula, dia kata koordinat titik bagi lokus R yang menyentuh kat CY. Jadi kita boleh tahu kan ni X ni nilai dia kosong. So kita kena ambil balik persamaan dia tu 3X tambah 12X tambah 3Y kuasa 2 tolak 68Y tambah 364 dalam persamaan kosong. Jadi yang Y tu kita boleh buang, X tu kita boleh buang. Jadi yang 3Y kuasa 2 tambah 68Y tambah 364 sama dengan kosong. Jadi kita guna calculator pakai EQN tu akan dapat Y tu dia akan dapat dua jawapan. Y bersamaan dengan 14 dan Y bersamaan dengan 26 per 3. So maka koordinat yang menyentuh paksi Y tu ialah kosong yang menyentuh paksi Y tu ialah dalam kurungan 0 14 dan 0 26 per 3. Okey, thank you Zai. Alright. Untuk ni kalau dibagi macam ni so kita boleh buat persamaan. Kalau dibagi dalam bentuk RA per RB sama dengan 1/2. Dia ibaratnya macam kita buat darat silang lah. So kita dapatlah 2RA sama dengan RB. Dapat je benda ni kita boleh buat formula jarak. Sebab persamaan lokus ni dia more kepada guna formula jarak je lah kan. So kalau RA tu maksudnya di antara titik R dengan A. Okay, dan dalam lokus ni dia mesti wujud XY. Okay, dia mesti akan wujud boleh ubah XY. And then RB ialah koordinat R dengan B. Okay. Jadi biasanya untuk hilangkan kedua-dua square root ni kita akan kuasa duakan semuanya. Bila kuasa duakan semuanya, dua ni dia akan terlibat juga dengan kuasa dua tu, that's why dia akan jadi 4. Okay. And then satu saja kelemahan, bukan kelemahan, yang selalunya pelajar buat untuk persamaan lokus ni ialah silap kembang, positif negatif silap. So dia akan hilang markah kat situ. Sebab dia akan efek jawapan bawah ni. Okay. Dan selalunya untuk jawapan lokus ni kita susun lah ya. X kuasa 2, Y kuasa 2, X, Y dan juga nombor yang tanpa pun boleh ubah. Tapi kalau tak sempat sangat pun tak apalah. Okay. Dan untuk soalan B yang menyentuh paksi Y, saya cikgu kata tadi, titik yang ada di atas paksi Y tu maksudnya Y sahaja ada nilai, X ni kosong. Jadi guna persamaan ni, just ganti X kosong tinggallah Y. Okay, dan hati-hati bila buat pemfaktoran, sebab bila buat pemfaktoran, untuk dapat markah pemeriksa dia akan check bila untuk kembang ni dapat tak Y kali 3Y dapat tak balik 3Y kuasa 2. Persamaan kamu yang kat atas tu tally tak? Okay, kalau macam yang Uzair buat ni, yes dia tally so dia dapat markah, tak ada masalah. And then jawapan jangan tinggal macam ni Y 14, Y 26 per 3 sebab soalan minta titik. Koordinat titik mesti ada XY, XY nya pasangan dia. Okay, so kena tulis macam yang Uzair tulis ni lah 0, 14 dan 0, 26 per 3. Kalau tulis macam ni sahaja tiada markah akhir. Okey. Rasanya jelas kat situ. Okey, teruskan dengan Amir. Okey, Amir tak ada.
Jadi rajah di sebelah menunjukkan suatu tembaran garis AB masing-masing dengan koordinat A dan B. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak S supaya segitiga ABS sentiasa bersudut tegak di S. Okey. Sentiasa bersudut tegak di S. Maksudnya kita boleh bina satu segitiga antara ABS. Okey. So, katakanlah sebab S tu bersudut tegak, katakanlah dia segitiga macam ni. Ini S, ini sudut tegak. Okey. Jadi, kalau cikgu extend garisan segitiga yang cikgu lukis ni, yang ni dia pergi sana, bukan orang ni. Yang ni dia pergi sini. Okey. Cikgu nak kamu fokus dekat sudut tegak 90 darjah ni. Disebabkan ada sudut tegak 90 darjah ni, maksudnya garisan SB dengan AB dia adalah bersama garisan serenjang. Okay. Garisan serenjang maksudnya dia ada hubungan iaitu kecerunan SB apabila darat dengan kecerunan AS akan dapat berapa? Garisan serenjang. Akan dapat negatif 1. Jadi kita dah dapat satu idea. Jadi kita teruskan jalan kerja ni untuk cari koordinat S. Bukan cari koordinat S, cari persamaan lokus. Okey, jadi kecerunan AS. S kita guna SXY lah sebab kita tak tahu koordinat S apa. So kita ganti S dengan XY. Okay. So nak cari kecerunan AS, guna formula kecerunan sahaja. Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak X1. So jadilah Y tolak 1 bahagi S tolak 1. Darat dengan kecerunan BS, guna B dengan S. Okay. So yang ni yang ni tak payah tulis lagi. Ni ambil tulis campur cepat kat sini. Patutnya buat persamaan ni dulu. Kemudian barulah satu lagi, barulah tulis macam ni kat tepi ni tulis. Kat bawah ni tulis Y tolak 1 darat Y tolak 9 sama dengan barulah yang tu naik X tolak 1 X tolak 7. Macam tu. Kan? Jadi selesaikan sahaja, dapatkanlah persamaan lokus. Persamaan lokus ni mesti ada X square. Okay, kena ada kuasa 2. Okay, soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, cikgu harap kamu faham benda ni kadang tu pelajar tak nampak. Kadang tu dia tak nampak. Dia ada satu cara lagi tau. Dia ada satu cara lagi. Yang mana dia buat konsep bulatan. Okey, dia buat konsep bulatan. Tapi jalan kerja tu agak panjang. So tak apalah. Okey, yang ketiga Aiman. Aiman ada? Ada. Okey, teruskan. Okay. Untuk soalan 3A ni dia nak persamaan lokus bagi Q. Dia dah bak titik Q tu bergerak di sepajar lengkuk sebuah bulatan yang berpusat di titik 65. Lengkuk bulatan itu melalui titik R 28 dan SK2. Okey, bila titik bulatan dia 65, maksudnya titik yang duduk kat tepi-tepi dia tu kan, semua lokus dia sama. Jadi kita cari dulu panjang lokus dia pakai formula jarak 6 tolak 2 kuasa 2 tambah 5 tolak 8 kuasa 2. Punca kuasa 2 sama dengan X. Lepas tu kita kembangkan kuasa 2 tu. 6 kuasa 2, 36. Negatif 2, darat 6. Negatif 24. Negatif 2 kuasa 2, 4. Tambah 5 kuasa 2, 25. Negatif 8. Darat 2. Negatif 8, darat 2. Darat 5. Negatif 80. Negatif 8 kuasa 2, 64. Lepas tu tambah tolak semua tu dapat punca kuasa 25.
Punca kuasa 25 sama dengan 5. Okay, bila kita dapat dia punya locus, dia punya jarak locus tu, kita cari titik Q. Maksudnya jarak dari titik Q dengan titik tengah ni pun 5. Jadi AQ sama dengan 5. Kita buat formula jarak juga. X tolak 6 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2 punca kuasa sama dengan 5. Punca kuasa ni kita bawa pergi belah kanan. Jadi kuasa 2. 5 kuasa 2 sama dengan 25. Kita kembangkan kuasa X kuasa 2. X kuasa 2 tolak 12X tambah 16 tambah 36 tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25. Tu kita selesaikan dia. Yang belah kanan tu kita bawa ke belah kiri. Jadi tolak 25. Lepas tu dapat persamaan locus dia. X kuasa 2 tolak 12X tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 36. Itu untuk soalan B, dia nak nilai-nilai K. Nilai K tu yang titik S. SK sama dengan K2. Kan locus dia sama, kita buatlah SA sama dengan 5. 6 tolak K kuasa 2 tambah 5 tolak, masukkan nilai 2 tu dalam Y. Nilai K tu dekat tempat X dia tu. Jadi 6 tolak K kuasa 2 tambah 5 tolak 2 kuasa 2 sama dengan 5. Punca kuasa tu macam tadi, bawa pergi kanan jadi 25. Lepas tu kembangkan balik samaan dalam tu, dapat 36 tolak 12K tambah K kuasa 2 tambah 25 tolak 20 tambah 4. Lepas tu yang belah kanan tu kita bawa ke belah kiri balik, bagi sama dengan kosong. K kuasa 2 tolak 12K tambah 20 sama dengan kosong. Kita selesaikan persamaan kuadratik tu guna EQN. Dapat K sama dengan 10, K sama dengan 2. Okey, thank you Aiman. Jadi tulisan ni memang Aiman lukis sendiri rasanya ni. Soalan di bahagian atas ni je kan? Ya, Okey, bersama okey, thank you. Supaya kawan-kawan boleh lihat dengan jelas lah ya. A nya di sini sebab dia pusat bulatan. And then R28 dan S ini K2. Okey, titik Q ni bergerak sepanjang lengkok. So Q to XY. Jadi bila nak tahu persamaan locus bagi Q, okey, Aiman cari jarak ni dulu kan, jarak jejari kita panggil. Antara 65 dengan 24 dia dapat 5. So jejari 5. Jadi maksudnya A ke Q ni pun dia akan, Allahuakbar. A ke Q ni pun dia akan jadi 5 lah. So daripada situ kita tahu persamaan locus ni dia more kepada jarak. Jadi guna formula jarak antara Q dengan A samakan dengan 5 dan buat cara kerja. Settle yang tu. Bila dia minta nilai K, kita lihat nilai K berada di S. So kaedah yang sama juga tapi sekarang kita melibatkan AS sama dengan jarak dia 5 sebab dia jejari. Okey. So untuk perfaktoran ni cikgu akan cek K kali K akan dapat balik K kuasa 2. Okay, so tak ada masalah. Alright, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Nurin dan Frida. Ya, cikgu. Teruskan. Jadi sebelah menunjukkan locus bagi titik bergerak P dengan keadaan jaraknya dari titik R10 dan garis X sama dengan -1 adalah sama. Cari persamaan locus bagi titik bergerak P. PS sama dengan PR, lepas tu kita ambil X tambah 1 sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2. Lepas tu kita nak hilangkan punca kuasa tu, kita kena
kuasa 2 kan dekat belah X tambah 1 tu juga. Lepas tu dah hilang punca kuasa tu, kita kembangkan jadi X tambah 1, X tambah 1 sama dengan X tolak 1, X tolak 1 tambah Y kuasa 2. Lepas tu kita kembangkan X tolak X tu jadi X kuasa 2 tambah X tambah 1 sama dengan X kuasa 2 tolak X tambah 1 tambah Y kuasa 2. Lepas tu kita selesaikan. Kita bawa di sebelah jadi kosong sama dengan negatif 4X tambah Y kuasa 2. Lepas tu pindahkan negatif 4X tu ke sebelah jadi 4X sama dengan Y kuasa 2. Okey. Pertama sekali kena faham soalan. Okey. Titik bergerak P, keadaan jaraknya dari titik R dan garisan. So, P dengan R dia masukkan kat sini. Dan jarak P dengan garis S tu dimasukkan panjang tu. So, dua panjang tu yang sama jaraknya. Okey. So, ni jarak lah ni. PS sama dengan PR. Cikgu rasa PR tak ada masalah sebab kita akan ambil P titik XY, R titik 10. Tapi S ni tidak dibagi titik. Okay, tapi sebenarnya kita boleh baca titik tu. Okay, S ni dia berada di atas garisan X negatif 1. So maksudnya titik X dia adalah negatif 1. Dan titik YS sama nilai dengan titik YP. Okay, so kalau kita guna titik yang sama Y, bila kita masukkan dalam formula jarak, kita akan buat X tolak negatif 1 dan Y tolak Y. Yang mana Y dengan Y ni ialah benda yang sama, nilai yang sama. So kalau nilai yang sama tolak Y, kosong lah. Sebab itulah tak wujud dekat sini Y tu. Sebab Y tolak Y kosong. Okay. Jadi PR tak ada masalah. Okay. X tolak 1, Y tolak kosong. Okay. Sambung buat, dapat jawapan. Kena faham soalan untuk soalan yang keempat ni. Soalan ni simple je kan? Working pun simple je. Okay, soalan yang kelima, Natasha. Okey. Hak ni rajah di sebelah menunjukkan paksi X dan paksi Y mewakili lantai dan dinding. Yang ni kita tengok soalan A dia. Tuliskan persamaan yang tuliskan persamaan yang menghubungkan alfa dan beta. Hak ni dia bagi dah kat kita maklumat panjang dia 9 meter. So yang ni sedang je kita buat formula jarak tu. Lepas tu kembang yang punca kuasa alfa tolak kosong kuasa 2 tambah beta tolak kosong kuasa 2. Lepas tu 9 tu kuasa 2 sebab belah ni kita hilangkan dia punya punca kuasa 2 tu. Hak tu jadi 81 sama dengan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. So persamaan dia yang ni. Okay. Okay, soalan 2 ni, soalan B ni dia macam payah sikit. Okay, yang ni dia kata diberi P, X, Y ialah satu titik pada galah itu dengan keadaan nisbah LP nisbah PK sama dengan 1 nisbah 2. Kedua-dua hujung galah itu menggelongsor di sepanjang paksi X dan pada paksi Y. Cari persamaan lokus bagi titik P. Okay, yang ni dia nak abang macam P tu dia turun macam memusing ke bawah tu. So nanti dia akan terhasil temberan garis. Okay, macam mana nak cari dia? Kita kena guna formula temberan garis. Boleh tengok dekat buku teks kat muka surat hak awal tu. Lepas tu yang ni formula dia. Lepas tu kita masukkan je dua dia punya nisbah 2 nisbah 1 ni, betul darat dia punya koordinat tu. X dia dapat alfa nisbah 3 2 beta nisbah 3. Okay, lepas tu persamaan yang kita dapat ni dapat X sama dengan alfa. Lepas tu kita ungkapkan balik kan persamaan tu, tulis nak bagi nampak.
hak ni dapat X sama dengan alpha per 3, Y sama dengan 2 beta per 3. Okay, dapat ni. So yang ni jawapan dia nak dalam X dan Y. Tapi yang ni dia bagi kat kita beta dan alpha. So kita tukar subjek dia, akan jadi macam kat bawah ni, X tu akan jadi, ni kita darab lah. Darab bagi alpha, beta tu main belah kanan. So hak ni dapat 3X, alpha dapat 3X. Beta dapat 3 per 2Y. Okay, lepas tu kita ambil persamaan yang A tadi. A tadi kalau salah, bawah ni salah lah. Lepas tu kita masukkan je. Masuk, kembangkan macam biasa. Lepas tu yang ni bahagi 9. Dekat 81 ni kan, bahagi 9. Lepas tu yang ni kena hilangkan pecahan sebab jawapan tak boleh dalam pecahan. Lepas tu darab dapat. Okey, dah dia. Okay. So untuk yang ni tak ada masalah cikgu rasa sebab dia kata jarak 9. Jarak 9 dia nak tahu persamaan menghubungkan alpha dan beta. Alpha duduk di titik K, beta duduk di titik L dan kita tahu jarak L dengan K 9. So guna formula jarak menggunakan koordinat L dan K dapat macam ni. Okay. Yang ke B, dia kata LP nisbah dia 1, PK nisbahnya 2. So kalau nisbah-nisbah ni tak ada lain dah, dia adalah persamaan tembiran garis. Okay. Jadi macam biasa kita akan buat kalau 2 ni dia akan darab dengan kosong sana. 1 ni darab dengan alpha. Yang dia akan per dengan hasil tambah nisbah yang ada. 1 tambah 2, so that's why dapat 3 kat sini. Okay. Kemudian X ni dia akan bersamaan dengan alpha per 3. Okay. X dia akan sama dengan alpha per 3. Kita nak alpha. So bila nak alpha, bawa 3 ke sana, dapatlah 3x alpha kan. Sama juga macam Tasha buat tadi. Okay, untuk Y pun sama. Y ialah 2 beta per 3. Y ialah 2 beta per 3. Kita nak tahu beta saja. Kita pindah-pindahkan dapatlah 3 per 2Y. Kenapa kita nak alpha dengan beta ni? Sebab cari persamaan lokus bagi titik P. Kita cari dah sebenarnya persamaan lokus titik P tu dekat soalan nombor A ni. Tapi A ni dia guna alpha dengan beta. So sekarang kita dah ada alpha dia ialah 3x, beta ialah 3 per 2y. So kita masukkan sahaja kembang-kembang, dapatlah satu persamaan lokus bagi P. Okey. Seterusnya, Balkis, soalan nombor 6. Okey, untuk soalan nombor 6. Seekor monyet diikat dengan seutas tali pada satu bucu sangkarnya yang berukuran 1 meter kali 1 meter. Panjang tali itu ialah 2,5 meter. Lakar dan terangkai lokus jika monyet itu bergerak lawan arah jam mengelilingi sangkarnya dengan tali yang tegar. So soalan ni dia tak suruh pembuat persamaan, dia just minta lakar dan terangkai. Jadi kita boleh tengok kat situ, setiap sisi sangkar tu berukuran 1 meter. Dan panjang tali monyet tu yang asal 2,5 meter. Jadi bila monyet tu bergerak ke arah lawan jam, kita dapat tengok yang tali itu lilit sangkar sebanyak 1 meter dan berpusat dekat titik A. Bucu A, okey. Jadi lebihan tali yang belum dililit tinggallah 1,5 meter lah kan. Okey. Lepas tu monyet tu bergerak lagi ke arah lawan jam tapi kali ni berpusat dekat B. Lepas tu tinggallah 0,5 meter je. And then tali yang sepanjang 0,5 meter ni lilit lagi tapi berpusat dekat C. Jadi sampai situ je tali tu boleh sampai. Jadi apa yang kita boleh rumuskan yang pertama sekali, AMN ialah sukuan bulatan berpusat A dan berjari 2,5 meter. Yang kedua, BNO, sukuan bulatan berpusat B dan berjari 1,5 meter. Yang ketiga, COP ialah sukuan bulatan berpusat C dan berjari 0,5 meter je. Okay, terima kasih. Okay. Thank you Balkis. So soalan ni, cikgu tak pernah jumpa lagi dalam SPM tau. Tapi tak mustahil kan kat KSSM. Sebab dia keluar dekat buku teks. Buku teks ni biasanya gambaran kepada soalan-soalan yang akan ditanya dekat SPM. Okay. Dia sebenarnya menanya soalan ni hanya nak tengok konsep lokus kamu faham ke tidak. Okay.
Dan pembahagian markah ni, Balkis saya tanya cikgu kan, markah ni macam mana. Cikgu rasa markah ni dia dua je. Okay, iaitu dia nak tengok jejari pada setiap pergerakan monyet tu. Jadi siapa yang rasa, cikgu terangkan lagi sekali. Okay, asalnya monyet tu duduk kat sini dengan keadaan sini 1, sini 2,5. Okay, lepas tu keadaan macam tu dia setakat N sahaja. Okay, setakat N sahaja. Yang mana panjang tali tu lah 2,5. Okey, panjang 2,5 tu dah 1 duduk kat sini, maka balance lagi 1,5 lah. Okey, sebab 2,5 panjang A ke M. So 2,5 juga panjang A ke N. Tapi 1 meter dah ambil sebagai panjang dia punya sangkar. So balance tali lagi lah 1,5. Okey. Okey. Siapa buka mic tadi? Okay, lepas tu kita keadaan jejari 1,5 ni setakat dekat O sahaja. Okay, yang mana BCO. Okay, B kepada N 1,5. So BCO pun 1,5. Tapi 1 dah ambil sebagai dia lalu panjang sangkar dia. So balance jejari dia lagi 1/2. Okay, kemudian jejari 1/2 ni dia berpusat di C. Dia hanya setakat O ke P saja pergerakan yang jejari 1/2 ni setakat kosong O hingga P. So penjelasan kat sini lah yang Balkis tulis dalam bentuk ayat jawapan. Okay. Alright, kita akan masuk latihan pengukuhan. Faris, teruskan soalan nombor 1. Ya, cikgu. Soalan nombor 1 ni, Raja di sebelah menunjukkan satu garis lurus AB, titik tengah yang menjambungkan A, H1 dan B 7K ialah M23. Cari A nilai H dan nilai K. Nak cari nilai H dan nilai K ni dia dah bagilah titik tengah dia 2 dan 3. So kita guna formula titik tengah. XY sama dengan X1 kurungan X1 tambah X2 per 2. Y1 tambah Y2 per 2. Itu XY tu kita ambil titik tengah tu lah. 2, 3. Lepas tu X1 dengan X2 tu kita masukkan je H. X2 7. Lepas tu Y1 1. Y2 K per 2. Tu kita kira H tambah 7 per 2 tu kita ambil daripada X titik tengah tu lah. Saya darabkan dapat H tambah 7 sama dengan 4. So kita ambil H sama dengan 4 tolak 7. So H sama dengan negatif 3. Untuk 1 tambah K per 2 pula kita ambil sama dengan nilai Y kat titik tengah. Kita ambil tu kita darab 2 darab 3 tu. So kita dapat 1 tambah K sama dengan 6. So K sama dengan 5. Okay, bagi soalan B, dia suruh cari kecurunan garis lurus. Yang ni saya cari kecurunan garis lurus AM dulu. 3 tolak 1 per 2 tolak negatif 3 sama dengan 2 per 5. Lepas tu saya cari pula kecurunan AB. 5 tolak 1 per 7 tolak negatif 3 dengan 40. Memudahkan dapat 2 per 5 kot. Lepas tu saya cari pula kecurunan MB. 5 tolak 3 per 7 tolak 2 sama dengan 2 per 5 kot. So kecurunan dia 2 per 5. Yang C pula dia nak persamaan pembahagi 2 sama sedang AB. So saya garis dekat tengah titik tengah garis AB ni lah untuk cari pembahagi 2 sama senjang dia. So kecurunan titik AB ni kita dah dapat dah 2 per 5. So kita cari kecurunan titik garis yang saya buat tu. So macam cikgu kata tadi, M1 darab M2 sama dengan negatif 1.
So kita ambil balik M1 tu, kita ambil 2/5 darab dengan M2 sama dengan -1. So M2 sama dengan -1 darab 5/2. Jadi -5/2. Dah dapat dah dia punya kecurunan yang kedua tu, kita buat persamaan dalam bentuk kecurunan lah. Y sama dengan MX tambah C. Kita masukkan Y tu jadi 3, M tu -5/2, X tu 2 untuk cari C. So terdapat 3 tambah 5 sama dengan C, C sama dengan 8. Kita dapat akhir dia Y sama dengan -5/2X tambah 8. Okay, thank you Faris. Okay, soalan ni dia TP3 nah. Okay, kamu boleh menyelesaikan soalan ni terdapat TP3. Okay, cikgu tak ada apa nak komen sebab penerangan yang jelas. Cuma untuk soalan B, dia minta kecurunan garis lurus itu. Okay, jadi maksudnya dalam exam, buat salah satu pun tak apa nah. Tak perlu buat 3-3 kalau kamu rushing. Buat salah satu sahaja sebab memang kita akan dapat jawapan samalah untuk 25, untuk AM, AB, MB. Sebab apa? Sebab mereka duduk di atas garisan yang sama. Jadi bila duduk atas garisan yang sama, memang keseluruhan dapat samalah. Kiralah B dengan M ke, B dengan A ke, M dengan A ke, M dengan B ke, memang akan dapat sama. So pilih je mana-mana titik yang kamu nak, 2 titik yang kamu nak untuk cari kecurunan garis itu. Okey. Yang lain okey, tak ada masalah. Seterusnya nombor 2, Adri. Okey, soalan nombor 2. Diberi satu garis lurus AB dengan titik A dalam kurungan -2, 6 dan B, 8, -4. Titik P terletak di atas AB dengan keadaan AP nisbah PB sama dengan 2 nisbah 3. Cari A, koordinat titik P. Okey, mula kita katakan koordinat titik P ni sama dengan XY. Jadi saya guna rumus pembahagi tambaran iaitu P dalam kurungan X, Y tutup kurungan sama dengan kurungan 3 dalam kurungan -2 tutup kurungan tambah 2 buka kurungan 8 tutup kurungan per dengan 2 tambah 3. Lepas tu untuk yang Y pula 3 buka kurungan 6 tutup kurungan tambah 2 buka kurungan -4 tutup kurungan per dengan 2 tambah 3. Okey, kita tutup kurungan sekali lagi. Jadi kita pemudahkan semua ni, pemudahkan dapatlah 2. Okey, untuk soalan B pula. Persamaan garis lurus yang berseranjang dengan AB melalui titik P. MAB kali M2 sama dengan -1. Lepas tu kat sini saya letak -4 tolak 6 per 8 tolak 8 tolak dalam kurungan -2. Darab dengan M2 sama dengan -1. So jadi kita kat sini kita pemudahkan tu dapat -10 per 10 kali dengan M2 sama dengan -1. Jadi kita akan dapat, kita pemudahkan lagi ni, -1 kali M2 sama dengan -1. Kita buat pindah, jadinya M2 ni sama dengan 1. Maka persamaan garis lurus yang berseranjang dengan titik AB dan melalui titik P ialah Y tolak 2 sama dengan 1 dalam kurungan X tolak 2 tutup kurungan. Jadinya kita pindahkan tu, jadi kita dapat Y tolak 2 sama dengan X tolak 2. Dan itu saja. Okay, thank you Adri. Okay, soalan ni pun soalan TP3. Jadi koordinat titik P guna formula pembahagi serenjang. Yes, persamaan garis lurus yang berserenjang dengan AB dan melalui titik P dia adalah garisan yang ni lah. So 90 darjah dengan AB, dia adalah garisan 90 darjah dengan AB. So dia ada ciri-ciri dia iaitu kecurunan AB darab dengan kecurunan garisan biru ni dapat -1. So kecurunan AB dah kira kan dapat -1, darab dengan kecurunan yang biru tadi tu kena dapat -1 juga sebab dia orang berserenjang antara satu sama lain. So dapat 1.
Bila dia nak tahu persamaan, cukuplah kita ada kecerunan dan satu titik yang lalu garisan yang titik yang berada atas garisan yang kita nak tu. So sekarang ni P kita ada dah nilai, kita dah cari titik P dekat soalan A, so kita boleh masukkan dalam formula. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okay Adri, kalau kamu buat macam ni, Y tolak 2 sama dengan X tolak 2, dia tak selesai lagi ni, dia tak habis lagi sebab negatif 2 dengan negatif 2 ni kita boleh selesaikan. Iaitu Okay, Y sama faham. dengan X tolak 2 tambah 2. Pindah. So dia akan jadi Y sama dengan X. So jawapan akhir dia sebenarnya Y sama dengan X. Okay. Okay, terima kasih you. Okay. Kemudian seterusnya Zakir untuk soalan yang seterusnya. Ya, yo. Untuk soalan nombor 3, dia minta kita cari nilai-nilai n yang mungkin. Dalam soalan ni dia bagi dah P 1, negatif 1, Q, N 2 dan R, N kuasa 2, N tambah 3. Lagi satu dia bagi PQR terletak pada satu garis lurus yang sama. Jadi kaedah yang saya guna kaedah kecerunan, iaitu kecerunan PQ sama dengan kecerunan PR. Lepas tu gunakan rumus kecerunan, saya masukkan nilai-nilai dah. 2 tolak negatif 1 per N tolak 1 sama dengan N tambah 3 tolak negatif 1 per N kuasa 2 tolak 1. Kemudian selesaikan macam biasa, kita akan dapat 3 per N tolak 1 sama dengan N tambah 3 tambah 1. Yang 3 tambah 1 tu saya ringkaskan jadi 4 terus, kiranya N tambah 4 sama dengan N tambah 4 per N kuasa 2 tolak 1. Kemudian kita darat silangkan 3 kurungan N tolak N kuasa 2 tolak 1 sama dengan N tambah 4 N tolak 1. Kemudian kita jadikan dia persamaan kuadratik. Kembangkan yang belakang tu. Jadi 3 N kuasa 2 tolak 3 sama dengan N kuasa 2 tolak N tambah 4N tolak 4. Disebabkan dia dah jadi persamaan kuadratik, kita kena jadikan dia dalam bentuk arm dia. Jadi saya ubah yang belah kanan ni main ke sebelah kiri. Jadi 3N kuasa 2 tolak N kuasa 2 tambah N tolak 4N tolak 3 tambah 4 sama dengan kosong. Kemudian kita selesaikan dan kita akan dapat 2N kuasa 2 tolak 3N tambah 1 sama dengan kosong. Kemudian kita faktorkan dia guna tekan kalkulator je. Kita akan dapat N tolak 1, kita akan dapat N sama dengan 1 dan N sama dengan 1 per 2. Betul. Okay, thank you Zaki. So penerangan jelas. Okay, thank you. Jadi betul lah konsep yang Zaki guna ialah kecerunan pada garis yang sama, iaitu mana-mana titik yang kita ambil akan dapat nilai kecerunan yang sama. Dan dia nak tahu Q dengan R ni, so kita kena libatkan titik Q dengan R lah. That's why dia Zaki ambil PQ dengan PR. Okay, so faktoran ni N kali 2N dapat 2N kuasa 2. Negatif 1 kali negatif 1 dapat positif 1. Okay, baru dah dapat markah untuk faktoran. Okay, untuk soalan 4 ni soalan puteri. Okay, diberi dua titik R dan S. Cari koordinat T yang mungkin terletak pada paksi Y dengan keadaan luas R, S ialah 13.5 unit. Bila dia kata koordinat titik dia mungkin terletak pada paksi Y, maksudnya Y sahaja yang ada nilai, X ni kosong. Jadi dia beritahu luas ketiga-tiga titik ni ialah 13.5. Okay, luas poligon tiga-tiga titik ni. So kita akan buat menggunakan formula luas poligon, masukkan titik R, S, T, R. Okay, kemudian buat shoelace dapat macam ni. Kemudian selesaikan shoelace. 1 per 2 pindahkan kepada 13.5 jadi kali dapat 27. Okey, dia nak Y. Cari
koordinat titik T. Nak tahu koordinat titik T. Okey. Bila dah dapat dalam modulus ni, untuk hilangkan modulus 27 kena jadi 1 plus 1 minus. Okay, jadi bila kita kira dapatlah y negatif 3 dan y lah 6. Okay, dikatakan cari koordinat T yang mungkin. T kita tahu x ni kosong, y dah sekarang kita nak cari kan. Tapi y dah dapat dah negatif 3 dan 6. So kemungkinan T tu ialah kosong 6 atau T ni ialah kosong negatif 3. Okay. Selesai yang tu, seterusnya soalan 5. Syamsani. Syamsani ada okey tak line? Oh, boleh sangkut-sangkut sikit. Okey, teruskan. Okey, soalan 5. Titik. Ya. Ramai anak buah Syamsani. Hello? Ya. Okey. Tak, ni saya kat kampung, memang bising sikit. Okey, tak apa, teruskan. Okey. Dia soalan dia titik P XY bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A 20 ialah 3 kali jaraknya dari titik B 40. Cari persamaan lokus bagi titik P. Okey, penyelesaian. Okey, dia diberi PA sama dengan 3B. Saya guna formula jarak. Formula jarak punca kuasa X1 tolak X2 tambah Y1 tolak Y1 tolak Y2 kuasa 2. So saya tukar-tukar je. Macam bawah tu saya pakai ni punca kuasa X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2 sama dengan 3 punca kuasa X tolak negatif 4 dalam kurungan kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2. So nak buang, kita kena buang kuasa 2. Bila ada buang kuasa 2 tu jadi X tolak 2. X tolak 2 ada 2 kali. Lepas tu tambah Y kuasa 2 sama dengan 9 dalam kurungan X tambah 4. Lepas tu X tambah 4 pun 2 kali. Tambah Y kuasa 2. So saya selesaikan je lah kat bawah ni. Saya selesaikan dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 sama dengan 9 dalam kurungan X kuasa 2 tambah 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2 tutup kurungan. Lepas tu nak bukakan balik, dia jadi X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 sama dengan 9X tambah 7 tambah 72 X tambah 144 tambah 9Y kuasa 2. So saya bahagikan dengan lepas tu kan ada 8, dapat jawapan jadi 8X kuasa 2 tambah 8Y kuasa 2 tambah 76X tambah 140. Lepas tu saya bagikan dengan 4. So dapat jawapan akhir. Okay, thank you. Okay. Okay, jadi soalan, thank you Syamsani. Jadi soalan nombor 5 ni dia TP3, so kena faham konsep locus. Jadi dia minta persamaan locus bagi titik P. Okay, dan memanglah persamaan locus bagi sesuatu titik yang dia nak, titik tu ialah XY sebab dia bergerak. X titik yang bergerak, kita akan wakilkan dia dengan XY. Dan dibagi tahu kat sini jaraknya dari titik A ialah 3 kali jaraknya dari titik B. So benda tu, ayat tu persamaan dia akan jadi PA sama dengan 3 PB sebab dia kata 3 kali jaraknya dari titik B. Okay. So bila dapat macam ni kita akan continue buat working locus. Okay, hati-hati waktu buat kat sini, kembang lah positif negatif, kena make sure betul-betul. Dan jawapan akhir memang kena permudahkan. So apa yang Syamsani ni buat dapat betul lah, dapat full mark lah ni. Okay, so kalau ada setengah pelajar yang dibuat setakat 8x² tambah 8y² tambah 76x tambah 140 ni sahaja, dia tak dapat jawapan akhir. Tak dapat markah untuk jawapan akhir. Okay. Seterusnya Faris. Okay, Faris tak ada. Soalan 6 dia kata dia ada dua ekor burung. Burung A dengan burung B. Koordinat pun telah diberi. A negatif 3, negatif 1, B 65. Kemudian dia kata burung A ni lagi laju sebanyak 2 kali ganda dari burung B.
So di manakah mereka pula? Di manakah dua ekor ni bertemu? Di tengah-tengah ni lah kan, tapi kita akan guna nisbah 2 untuk burung A sebab dia laju dia 2 kali ganda. So 2. Manakala B ni 1 sahajalah. Alright. Jadi dia nak tahu titik yang tengah-tengah ni, dia tak ada lain lah, dia ialah nak tahu titik tengah-tengah ni. Kita akan guna persamaan pemberan garis. Inilah yang Faris buat. X dia akan dapat 3, Y 3. So burung-burung itu bertemu di koordinat 3, 3. Kena faham apa yang soalan nak masukkan dengan nisbah. Dia bagi tahu dia nak bagi tahu nisbah tapi dia guna ayat yang lain. Dia suka memfikir. Okey, dia guna hal laju. Okey. Seterusnya Iqbal, soalan nombor 7. Iqbal ada? Ada. Okey, teruskan. Okey, soalan nombor 7A. Okey, A dia kata dia beri luas bagi segitiga ABC ialah 10 unit kuasa 2. Jadi dia suruh kita cari koordinat C. Okay, first kita akan cari dia punya tinggi untuk segitiga. Sebab tadi kita akan cari dia punya Y dia. Jadi kita akan pakai formula segitiga iaitu 1/2 darab panjang darab tinggi. Jadi 1/2 darab 4, tinggi dia tak bagi, kita ganti dengan T. Luas dia dah bagi dah 10. Jadi sama dengan 10. Jadi 1/2 darab 4 dapat 2, betul pindah sana dia dibahagi 2, jadi 10 bagi 2 dapat T dia 5. Okay, lepas tu kita akan cari dia punya X dia untuk koordinat C. Jadi X dia kita akan pakai untuk titik tengah sebab dia punya X untuk C berada di antara titik A dengan titik B. Jadi kita akan ambil 2 tambah dengan 6 bahagi 2. Dapat 4 dia punya X dia. Lepas tu Y dia pula, kalau kita tengok berdasarkan koordinat A, Y dia 2. Jadi tinggi segitiga tu ialah 5. Jadi kita ambil Y dia sama dengan 2 tolak 5. Dapat negatif 3. Jadi C dia punya koordinat dia 4 negatif 3. Okey, kejap Iqbal. Cikgu nak selit sekejap sebelum kamu masuk soalan yang seterusnya. Okey, bagi siapa yang tak nampak untuk cari koordinat C ni, A ni dia punya X ialah 2. B ni dia punya X ialah 6. So kita nak tahu titik C ni kat sini koordinat C. Koordinat X bagi C kat situ, tengah-tengah. Sebab itulah 2 tambah 6 bagi 2, X kita dapat 4. Okay, so tengah-tengah ni lah 4. Untuk Y pula, kita dapat tinggi ni 5. Okay, kita dapat tinggi ni 5. Dan melalui A ni kita tahu bahawa koordinat Y dia 2, maksudnya sini dia 2 jarak dia. So kita nak tahu C ni, koordinat Y bagi C kat bawah tu kita akan buat 2 tolak 5 atau 5 tolak 2 pun betul juga, kita akan dapat 3. Okay, disebabkan 3 ni ke bawah, berada di atas bawah paksi X, so C tu negatif 3. Okay, that's why dah dapat negatif 3 nah. Okay, sambung Iqbal. Okay, seterusnya soalan B. Garis CB dipanjangkan ke titik D supaya B ialah titik tengah CB dari koordinat D. Okay, jadi kalau kita nak cari koordinat D ni, kita akan pakai formula titik tengah iaitu X1 tambah X2 bahagi 2 dengan Y1 tambah Y2 bahagi 2. Jadi kat sini dia dah bagi dah titik tengah dia B. B dia iaitu koordinat 6, 2. Jadi kita just masukkan formula dia. Apa dia, X tambah dengan 4 bahagi 2. X tu maksudnya untuk koordinat D. Sebab yang koordinat D kita tak dapat lagi. Jadi X sama dengan 4 bahaginya 2 sama dengan 6. Iaitu koordinat untuk B. Jadi X tu akan dapat X tambah dengan 4 sama dengan 12. Jadi 12 tolak 8. 12 tolak 4 jadi X sama dengan 8. Y pun sama juga iaitu Y tambah dengan negatif 3 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi dapat Y tolak 3 sama dengan 4. Jadi 4 tambah 3 jadi Y dapat sama dengan 7. Jadi koordinat D dia 8, 7.
Okey, teruskan. Okay, seterusnya soalan C. Satu garis dilukis dari titik D lari dengan AC ke titik E iaitu 11.3 dan C disambungkan ke E. Jadi cari nilai K. Jadi kita kalau nak cari nilai K tu yang berada di koordinat E tu, dia dah kata dah kat soalan tu dia kata selari. Jadi apabila selari kita kena pakai rumus iaitu kecerunan M1 sama dengan M2. Jadi first kita kena cari kecerunan AC dulu, iaitu 2 tolak negatif 3 bahagi dengan 2 tolak 4. Dapat jawapan negatif 5/2. Lepas tu bila kita dah dapat dah kecerunan yang kedua dah, jadi kita ambil kecerunan DE, iaitu K tolak 7 per dengan 11 tolak 8 sama dengan negatif 5/2. Jadi bila dah dapat ni kita buat darat silang. Dapatlah 2K tolak 14 sama dengan negatif 15. Jadi negatif 15 tambah dengan 14 dapat negatif 1. Jadi K dapat sama dengan negatif 1/2. Okey, teruskan. Okay, soalan yang kedua pula, tunjukkan bahawa CED bukan segitiga bersudut tegak. Jadi nak bukti dia bukan segitiga, bukan sudut tegak, jadi kita kena pakai formula serenjang, iaitu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi maksudnya kalau jawapan kita tak dapat sama dengan negatif 1, jadi maksudnya segitiga tu tidak bersudut tegak. Jadi first kita kena cari kecerunan EC, iaitu negatif 1/2 tolak negatif 3 bahaginya 11 tolak 4 dapat 5/14. Iaitu untuk dia punya M1. Untuk M kedua dia pula, kita cari dia punya kecerunan DE, iaitu 7 tolak negatif 1/2 per dengan 8 tolak 11. Dapat negatif 5/2. Jadi kita masukkan M tambah dia 5/14 darab dengan M kedua dia iaitu negatif 5/2. Jadi dapat jawapan sama dengan negatif 25/28. Jadi jawapan kita tak dapat sama dengan negatif 1, jadi dia telah menunjukkan bahawa CDE ni bukan segitiga bersudut tegak. Terima kasih. Okey, thank you Iqbal. Saya rasa jelas Yang kedua ni bahawa kalau kita nak buktikan yang dia segitiga sudut tegak yang ni mesti hubungan dia M1, M2 dapat negatif 1. M dia. Jadi sekarang ni apa yang Iqbal buat, dia buktikan dapat tak negatif 1. Kalau dapat betul lah dia bersudut tegak. Kalau tak dapat dia bukan bersudut tegak. So MEC ni ialah yang ni, M2 ni. Dan DE ialah M1 ni. Jadi bila dah Iqbal test, bila darab kita dapat negatif 25/28. Tak dapat negatif 1. So dia bukanlah segitiga sudut tegak. Okey. Okey, kita dah masuk